Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najwa binti Rosdi dari PPISMP Unit Bahasa Melayu 3 akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus PMMB 1134 iaitu keterampilan berbahasa. Bersama dengan saya ialah Tuan Haji Fuadi bin Abdul Razak. Mempersembahkan. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera serta salam Malaysia Madani. Pertama sekali, terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang cantik manis lagi berbudi pekerti. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurniaannya kita dapat bersama-sama di Dewan Besar Sekolah Menengah Sains Gua Musang ini bersempena dengan bengkel pengajaran cerpen bagi peringkat daerah Gua Musang pada kali ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha Encik Saharuddin bin Abdullah, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Gua Musang, yang berusaha Encik Aziz bin Rashid, Pengetua Sekolah Menengah Sains Gua Musang, yang berusaha Encik Atan bin Selamat, Penekanan Hal Ehwal Pelajar Sekolah Menengah Sains Gua Musang, dan Puan Nursalisa binti Muhammad selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Sains Gua Musang. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga Sekolah Menengah Sains Gua Musang selaku tuan rumah yang bertungkus lumus dalam menjayakan bengkel kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru bahasa Melayu di daerah Gua Musang terutamanya yang sudi untuk menyertai bengkel pengajaran cerpen pada hari yang cukup indah ini. Saya berharap agar kita semua mendapat restu ilahi sepanjang bengkel ini berlangsung. Sebelum saya mengetengahkan tentang topik utama bengkel kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan tentang diri saya terlebih dahulu. Kerana bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi tanpa dipinta, Nurul Najwa binti Rosdi. Saya merupakan anak kelahiran Pahang dan menetap di Kuala Lipis. Saya merupakan seorang guru cemerlang bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuh, Kuala Lipis, Pahang. Sekadar perkongsian bersama guru-guru, saya pernah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara 2 di Johor Bahru selama 10 tahun dan mendapat gelaran guru cemerlang bahasa Melayu di sana. Berdirinya saya di sini sebenarnya bukan untuk menyampaikan ceramah, namun lebih kepada berkongsi sedikit ilmu tentang pengajaran cerpen. Saya amat yakin bahawa rakan-rakan guru yang berada di sini merupakan seorang guru bahasa Melayu yang sangat cintakan sastra dan bahasa Melayu itu sendiri. Sejujurnya, saya pernah menjadi seorang yang tidak berminat akan mata pelajaran bahasa Melayu, apatah lagi sastra. Tetapi takdir telah menemukan saya dengan guru yang saya sangat gemari semasa saya berada di tingkatan 2, iaitu Cikgu Maharani, yang menjadikan saya seorang yang cintakan bahasa Melayu seperti hari ini. Pasti guru-guru tertanya-tanya apa yang ingin saya sampaikan, bukan? Sebenarnya, saya amat tertarik dengan teknik pengajaran yang digunakan oleh beliau pada waktu itu yang mampu membuka minda dan hati saya untuk jatuh cinta akan keindahan bahasa Melayu yang selama ini tidak pernah saya temui. Sejak daripada waktu itu, saya mula sedar bahawa saya seorang yang cintakan bahasa Melayu. Apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah teknik pengajaran seseorang guru menentukan keberkesanan pengajaran tidak kira mata pelajaran apa sekalipun. Oleh sebab itu, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan guru tentang teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran cerpen. Teknik-teknik yang saya akan kemukakan selepas ini sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru untuk menarik minat murid untuk mempelajari cerpen.
Seperti kita semua sedia maklum, cerpen termasuk dalam pembelajaran Komsas yang dipelajari dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah. Oleh sebab itu, cerpen ini bukan sahaja penting untuk dikuasai oleh murid semasa pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC, malah ia merupakan karya sastera yang perlu dihargai oleh segenap masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum saya mulakan perkongsian tentang teknik pengajaran cerpen, terdapat persoalan yang ingin saya ajukan. Pada pendapat guru-guru, adakah teknik atau kaedah dalam suatu pengajaran itu penting? Seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, teknik amatlah penting untuk memastikan pengajaran berkesan terhadap murid-murid. Perkara ini sama seperti kehidupan seharian kita. Semestinya terdapat beberapa teknik yang kita sering gunakan dan kebiasaannya semasa hendak melakukan tugasan harian seperti memasak, bekerja, memandu kenderaan dan sebagainya. Maka, tidak hairanlah semasa sesi pembelajaran, guru perlu menggunakan teknik yang betul dan sesuai dengan murid-murid agar mereka memberi lebih perhatian terhadap sesuatu mata pelajaran. Antara teknik yang berkesan dan sesuai untuk digunakan dalam pengajaran cerpen ialah teknik peta pemikiran. Ini kerana, menurut kajian Zabri et al. Tahun 2019, kebanyakan murid masih kurang menggunakan peta pemikiran, sebaliknya menghafal dalam pembelajaran Komsas menyebabkan mereka sukar memahami genre Komsas yang diajarkan oleh guru. Memandangkan perkara ini kerap berlaku dalam kalangan murid, guru-guru boleh menerapkan penggunaan peta pemikiran untuk menjadikan murid-murid lebih berminat dan sekaligus mereka juga akan lebih mahir sekiranya diberi pendedahan dengan baik. Murid-murid kebiasaannya sukar untuk membuat persoalan, latar, plot dan sebagainya apabila mempelajari cerpen. Menurut Layang et al. 2019, pendedahan guru terhadap peta pemikiran I-Think secara interaktif memberikan dimensi baharu kepada mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu dengan meletakkan elemen-elemen grafik dalam pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Oleh hal demikian, guru boleh menggunakan pelbagai jenis peta pemikiran yang berbentuk grafik untuk memudahkan mereka supaya dapat memahami semua aspek yang terdapat dalam sesuatu cerpen itu. Misalnya, murid boleh menggunakan peta buih untuk menyatakan persoalan-persoalan yang terdapat dalam cerpen. Ini sebenarnya akan memudahkan mereka untuk mengingati apa yang telah mereka pelajari daripada cerpen tersebut. Pada masa yang sama, guru-guru boleh mengembangkan kreativiti murid-murid apabila mereka sendiri yang membuat peta pemikiran tersebut tanpa disediakan oleh guru. Ini juga selari dengan pembelajaran abad ke-21 PAK-21 yang memfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Dalam pada itu, peta pemikiran ini juga sebenarnya berkait rapat dengan konsep kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT dalam pembelajaran abad ke-21 terutamanya. Ini kerana menurut Abdul Rahim tahun 2000, penggunaan peta pemikiran atau juga dikenali sebagai peta minda dapat memudahkan pemikiran murid, membantu mengukuhkan daya ingatan dan murid dapat mengingati fakta penting yang kemudiannya boleh dihuraikan dengan baik. Dengan ini, murid akan menghasilkan pemikiran yang kritis dan kreatif semasa mereka memindahkan isi kandungan cerpen ke dalam bentuk peta pemikiran berdasarkan aspek-aspek tertentu. Ini selari dengan PAK-21 yang mengambil kira elemen-elemen kritikal seperti pemikiran kritis, pemikiran kreatif, kemahiran komunikasi dan kemahiran kolaboratif. Bail et al. 2021. Apabila murid mula mengaplikasikan peta pemikiran ini, mereka sebenarnya akan lebih tertarik dengan kaedah ini dan mereka tidak akan berasa bosan untuk mempelajari cerpen kerana adanya teknik yang menarik sebegini. Melalui penerapan teknik peta pemikiran yang juga menerapkan kemahiran KEBAT, murid-murid dapat merasakan kepelbagaian yang digunakan oleh guru semasa proses PGPC terutama dalam pembelajaran cerpen.
Guru-guru perlu mengambil langkah drastik dengan menerapkan peta pemikiran iThink sebagai alat kemahiran berfikir dalam PDPC khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Layang et al. 2019. Oleh sebab itu, guru-guru digalakkan untuk menggunakan peta pemikiran supaya dapat menekankan pemikiran yang kritis dalam diri murid-murid di samping turut dapat melahirkan rasa minat terhadap pembelajaran cerpen dalam diri mereka. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, negara kita kini sedang mengarus perdanakan kemahiran teknologi dalam pelbagai bidang termasuklah bidang pendidikan. Secara umumnya, teknologi ini sememangnya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan seharian dan pada masa yang sama, teknologi ini turut memberi banyak manfaat kepada guru-guru. Oleh hal demikian, guru juga boleh memanfaatkan atau menerapkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran cerpen ini. Teknik pengajaran ini sebenarnya dapat menarik minat murid memandangkan murid kini lebih gemar kepada penggunaan gadget. Hal ini kerana menurut Omar et al. 2021, proses memindahkan sesuatu maklumat daripada buku teks yang statik kepada suatu corak pembelajaran yang baru dengan lebih menarik, dinamik dan interaktif dengan bantuan media-media tambahan seperti audio, video, animasi dan juga gambar. Guru-guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang lebih pelbagai dengan adanya penerapan TMK ini. Bahan-bahan pengajaran tersebut boleh terdiri daripada slide PowerPoint, video, rakaman dan juga gambar menurut Lamri dan Mahamud 2019. Dalam pada itu, kebiasaannya, murid yang tidak gemar membaca tidak mempunyai imajinasi yang tinggi untuk membayangkan situasi yang terdapat dalam sesuatu cerpen dan ini sedikit sebanyak menyukarkan mereka untuk memahami cerpen tersebut. Namun begitu, guru-guru masih boleh membendung masalah ini dengan mengaplikasikan TMK semasa pembelajaran cerpen. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan bacakan petikan cerpen terlebih dahulu. Apa yang dimaksudkan itu mailing? Mailing tersentak. Serentak itu juga khayalannya terputus. Dia menoleh ke belakang, terandangkan ibunya yang tersenyum nipis. Mailing cuba untuk membalas senyum ibunya itu, tetapi dia sendiri dapat merasakan senyumnya itu sengaja dibuat-buat. Ah, alangkah pura-puranya aku, desis hati kecilnya. Nyonyoku merapat ke sisi anaknya, memegang bahu gadis suntik itu. Mailing mendongak, menatap wajah ibunya. Nyonyoku masih tersenyum, sesekali pula mengerut-ngerut rambut panjang anaknya itu. Mailing tunduk merenung lantai sewaktu sorot mata ibunya itu bagaikan ada sesuatu rahsia di sebalik mata yang agak cengkung itu. Ini merupakan petikan cerpen Sehijau Warna Daun dalam buku antologi Komsas tingkatan 1 halaman 91. Berdasarkan petikan cerpen yang saya bacakan sebentar tadi, pada pendapat guru-guru, adakah murid dapat memahami situasi yang berlaku? Saya pasti ia mudah untuk dibayangkan dan difahami oleh murid yang hobinya suka membaca. Namun, sekiranya murid tersebut tidak gemar membaca, saya pasti ia agak sukar untuk difahami. Oleh hal demikian, guru-guru boleh mengarahkan murid untuk melakonkan situasi seperti yang terdapat di dalam petikan cerpen tersebut dan merakamkannya. Kemudian, guru boleh menayangkan rakaman tersebut di dalam kelas. Hal ini sebenarnya dapat membantu murid yang lemah supaya lebih mudah untuk memahami situasi tersebut. Hal ini sebenarnya dapat membantu murid yang lemah supaya lebih mudah untuk memahami situasi tersebut sekaligus dapat menarik minat murid terhadap pembelajaran tersebut. Dalam pada itu, teknik ini sebenarnya dapat membantu murid untuk meluaskan perbendaharaan kata mereka. Ini kerana kebiasaannya, sesebuah cerpen akan menggunakan perkataan-perkataan yang gramatis dan apabila murid mempelajarinya, mereka dapat mengaplikasikan dalam penulisan esei. Maka, selain dapat memudahkan pengajaran cerpen, teknik ini sebenarnya dapat membantu murid untuk menghasilkan penulisan yang menarik dan juga matang.
Berbalik kepada fokus kita terhadap penggunaan TMK ini, saya pasti bahawa murid tentu gemar akan kaedah pembelajaran ini kerana menggunakan kemahiran teknologi. Menurut Abdul Rashid Jami'an tahun 2021, kepelbagaian dalam kaedah pengajaran sangat penting kerana setiap pelajar mempunyai pengalaman, tingkah laku, amalan, bakat dan kebolehan yang berbeza antara satu sama lain. Selain itu, guru juga boleh membina kuis yang berkaitan dengan cerpen tersebut secara dalam talian bagi membolehkan guru untuk mengetahui tahap pemahaman murid-murid tentang cerpen berkenaan. Kuis ini sebenarnya akan menyebabkan murid-murid lebih fokus akan pembelajaran cerpen supaya mereka dapat menjawab kuis dengan betul selain dapat menarik minat mereka sekali lagi. Oleh itu, guru-guru amat digalakkan untuk menerapkan penggunaan PMK dalam pengajaran cerpen selari dengan minat murid generasi kini di samping dapat memudahkan guru untuk menyediakan bahan bantu mengajar. Ini kerana guru tidak perlu mencetak bahan tersebut kerana semua bahan adalah secara dalam talian. Warga Dewan yang saya kasihi sekalian, pembelajaran abad ke-21 yang kini digunakan dalam proses PDPC di semua sekolah memfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Ini bermakna guru hanya berperanan sebagai pembimbing manakala murid-murid sendiri akan menjalankan aktiviti. Dalam usaha untuk menerapkan PAK21 ini, guru-guru boleh menggunakan teknik pembelajaran gallery walk dalam pengajaran cerpen. Hal ini kerana, menurut sulung 2019, strategi pembelajaran gallery walk merupakan salah satu strategi pengajaran yang sangat sesuai untuk dipraktikkan dalam PAK21. Tercetusnya idea menggunakan salah satu kaedah strategi PAK21 iaitu gallery walk dalam amalan terbaik ini adalah berdasarkan kelemahan murid untuk berinteraksi secara aktif dalam PDPC. Sharif 2022. Untuk pengetahuan guru-guru, teknik gallery walk merupakan perbincangan dalam kumpulan yang kecil untuk berkongsi idea dan berkomunikasi melalui soalan, dokumen, gambar, situasi dan juga teks. Setiap kumpulan akan diberikan topik perbincangan yang berlainan. Misalnya, guru-guru boleh memberi topik yang berkaitan dengan cerpen seperti persoalan, latar, watak dan perwatakan dan juga pengajaran yang terdapat dalam cerpen tersebut. Kemudian, wakil daripada setiap kumpulan akan membentangkan tentang topik yang telah dibincangkan mereka. Manakala ahli-ahli kumpulan yang lain akan bergerak menuju ke kumpulan lain untuk mencatat topik perbincangan mereka. Situasi ini akan berulang sehingga kumpulan yang terakhir. Sebenarnya, kaedah ini boleh dikatakan sama dengan pembentangan yang biasa dilakukan di dalam kelas. Tetapi, kaedah ini adalah lebih berkesan kerana ia hanya melibatkan kumpulan murid yang kecil. Menurut Tahir 2021, kaedah ini adalah satu kaedah pembelajaran berkumpulan ataupun boleh ditafsirkan juga sebagai pembelajaran berbentuk kooperatif dan kolaboratif yang melibatkan interaksi sosial dan sikap bantu-membantu antara ahli kumpulan bagi merealisasikan matlamat yang sama dalam pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Di samping dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid-murid dalam berfikir, strategi ini juga dapat melatih murid-murid untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan melalui aktiviti soal jawab. Sharif 2022. Hal ini kerana apabila murid membentangkan topik yang dibincangkan, sudah pasti mereka akan menggunakan suara yang kuat supaya para audiens dapat menerima input yang disampaikan dengan jelas. Pada masa yang sama, murid yang memberi penerangan itu dapat meningkatkan keyakinan dirinya serta memudahkannya untuk mengingati apa yang dibentangkan. Oleh itu, saya amat menggalakkan guru-guru untuk menggunakan teknik ini dalam pengajaran cerpen supaya dapat mewujudkan suasana yang ceria di samping dapat memudahkan murid untuk mempelajari kepelbagaian aspek dalam cerpen pada masa yang sama secara interaktif dan berkesan. Ketiga-tiga teknik yang telah saya kemukakan sebentar tadi merupakan inisiatif untuk mempelbagaikan proses PDPC dalam pengajaran cerpen. Dalam usaha untuk melahirkan murid yang cemerlang, guru-guru mesti mempunyai pelbagai kemahiran dalam memastikan PDPC berjalan dengan lancar dan efektif.
Hal ini demikian kerana menurut Yahya et al. 2020, guru yang mempunyai kompetensi tertentu akan mengembangkan kemahiran, bakat, potensi dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bentuk. Selari dengan PAK21 iaitu pembelajaran yang berpusatkan murid, guru-guru boleh menerapkan ketiga-tiga teknik ini dalam pembelajaran. Oleh itu, guru harus sentiasa bersikap proaktif, menilai diri, bersedia, berkeyakinan dan mengambil inisiatif untuk berusaha meningkatkan kemahiran dan menghasilkan teknik pengajaran berkesan yang mampu menarik minat murid. Guru-guru cemerlang sekalian, kesimpulannya, guru-guru perlu cakna akan kepentingan dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran selari dengan PAK21. Guru-guru seharusnya memberi lebih tumpuan dalam menguasai kemahiran abad ke-21 dalam PDPC supaya dapat memastikan PDPC yang dijalankan adalah berkesan sebaiknya. Selain itu, pembelajaran bahasa Melayu dianggap tidak menarik dalam kalangan murid-murid tidak kira sama ada sekolah rendah maupun sekolah menengah. Bagi mereka, mata pelajaran bahasa Melayu adalah membosankan jika dibandingkan dengan mata pelajaran seperti sains dan matematik. Oleh sebab itu, murid-murid tidak memberi penekanan yang maksimum terhadap mata pelajaran ini, termasuklah dalam pembelajaran Komsas dan cerpen. Tuntasnya, guru-guru perlu melakukan anjakan dalam pengajaran dengan mewujudkan kepelbagaian semasa proses PDPC. Hal ini supaya persepsi murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu dapat diubah dan dapat mewujudkan minat mereka untuk belajar Komsas dan juga cerpen. Sampai di sini sahaja perkongsian yang dapat saya berikan pada hari ini. Mohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dalam menyusun kata sepanjang bengkel ini berlangsung. Sebelum itu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri kata. Bunga dedap atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Dengan itu, saya akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.